Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan masuk kepada bab yang kelima, iaitu pilihan raya dan demokrasi. Alhamdulillah bab 1, 2, 3 dan 4 kita dah selesaikan, tidak ada masalah. Dan bab 1, 2, 3 dan 4 ini akan masuk di dalam, tak akan masuk di dalam final nanti. Dia tinggal midterm je lah, sebagai midterm saja, and then tak akan masuk kepada final. Yang akan masuk final adalah daripada bab 5 sehinggalah bab yang ke-10. Jadi saya cuba untuk habiskan silibus pada semester ni supaya semua dapat dengar dan faham apa yang saya cuba sampaikan. Dan minggu ini saya masih lagi menggunakan kaedah video kepada semua. Jadi untuk hari ini bab yang kelima, pilihan raya dan demokrasi. Pengenalan kepada bab yang kelima, pilihan raya umum pertama adalah pada tahun 1955 di dalam negara kita. Kalau di negara luar tu ada negara yang dah mengamalkan daripada tahun 1800 lagi. Pilihan raya umpama nyawa, tanpa pilihan raya demokrasi tidak akan wujud. Benar. Demokrasi kuasa rakyat. Maka kuasa rakyat ini diterjemahkan di dalam pilihan raya apabila rakyat berkuasa untuk memilih pemimpin siapa yang nak dijadikan sebagai wakil rakyat kepada rakyat. Jadi andai katalah pilihan raya ini tidak ada, maka demokrasi itu tidak akan wujud. Pilihan raya sahajalah kaedah yang boleh digunakan untuk menterjemahkan kuasa rakyat. Pilihan raya sebagai penentu pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kerajaan pusat itu merujuk kepada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Malaysia, manakala kerajaan negeri ini merujuk kepada kerajaan negeri masing-masing. Kita ada kerajaan negeri Sembilan, kerajaan negeri Melaka, kerajaan negeri Johor, Sabah, Sarawak dan lain-lain lagi. Dan pilihan raya dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR dan peranannya. Apa peranan Suruhanjaya Pilihan Raya? Sebagai alat demokrasi pilihan raya yang bebas dan adil. SPR adalah satu badan yang bebas dan adil, tidak terikat dengan mana-mana pihak. SPR tidak bernaung di bawah kerajaan. Perdana Menteri tidak boleh mengarahkan SPR untuk melakukan satu-satu kerja. Kerana dia adalah bebas dan adil, dan jika ada arahan kepada SPR pun ianya kena datang daripada Yang di-Pertuan Agong. Manakala peranan SPR pula, yang pertama mendaftar dan menyemak. Sekarang ni anak-anak yang berusia 18 tahun sudah layak untuk mengundi. Kalau dulu 21 tahun, cukup 21 tahun anda boleh mengundi dengan syarat anda kena mendaftar terlebih dahulu dengan pihak SPR. Apabila dah daftar, kena semak di dalam sistem sama ada nama anda sudah wujud di dalam sistem SPR ataupun tidak. Di mana anda akan mengundi, saluran mana anda kena mengundi, itu semua anda kena semak di dalam portal. Untuk yang berusia 18 tahun sekarang ni, yang mana dikatakan oleh kerajaan sudah layak untuk mengundi, saya tidak pasti sama ada kena mendaftar ataupun sudah secara automatiknya telah didaftarkan. Ini perlu tunggu kenyataan rasmi daripada pihak SPR. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Apa beza pilihan raya umum dan pilihan raya kecil? Akan saya sampaikan nanti. Mengkaji dan membuat persempadanan semula kawasan pilihan raya. Maksudnya di sini adalah ketika mana kita mencapai kemerdekaan satu ketika dahulu, pada ketika itu
kerusi parlimen hanyalah sekitar 56 kerusi sahaja. Tetapi pada hari ini jumlah kerusi itu sudah meningkat menjadi 222 kerusi. Kenapa dia meningkat? Kerana SPR telah mengkaji dan membuat persempadanan semula kawasan pilihan raya. Dulu jumlah penduduk dalam negara kita tidaklah seramai seperti hari ini. Jadi apabila jumlah penduduk semakin meningkat, keadaannya semakin padat, maka satu-satu kawasan itu perlu dibuka supaya rakyat boleh mengundi. Kita bagi contoh di Port Dickson ini, ya. Hari ini jumlah pengundi di Port Dickson adalah sekitar 75,000 orang. Andai kata satu hari nanti jumlah penduduk sudah mencapai 200,000, mungkin Port Dickson ini akan dipecahkan. Parlimen Port Dickson satu dikekalkan dan dia akan tambah satu lagi, Parlimen Lukut. Sebab jumlahnya dah semakin ramai penduduknya, maka perlu dipecahkan. Jika tidak, ia terlalu padat. Dan juga mendaftar calon bertanding. Ya, sesiapa yang nak bertanding dalam pilihan raya, dia kena mendaftar dengan SPR. Tak kiralah yang nak bertanding tu atas tiket politik, parti politik yang sedia ada seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, PAS, Perikatan Nasional dan lain-lain lagi, ataupun nak berdiri sendiri dengan tiket bebas. Ahli SPR, ahli tertinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, pengerusi timbalan dan 4 ahli lain termasuk Sabah dan Sarawak. Syarat-syarat untuk menjadi ahli SPR. Baik, ahli SPR ni tak ramai, tapi pekerja SPR sebenarnya ramai. Ya, ahli ni dianggap sebagai ahli lembaga pengarah lah yang tertinggi di dalam SPR. Syaratnya tidak lebih 65 tahun, tidak muflis, tidak memegang jawatan bergaji dan bukan mana-mana ahli politik. Walaupun dia ahli parti yang tidak ada jawatan di dalam parti juga tidak boleh, kerana ia akan memberi kesan. Takut kalau kata ahli ini adalah ahli PKR sebagai contoh. Dia kata dia tak akan masuk campur urusan kerja dengan parti. Dia cakap, tapi orang melihat, orang tidak mahu mendengar. Kalau PKR menang, dia kata patutlah PKR menang. Ahlinya ada yang daripada PKR. Ya, ahli SPR ni ada yang daripada PKR. Jadi mesti dia ada kacau ni undi-undi ni. Dia yang ubah undi-undi ni. Sebab tu dia tak boleh, bukan mana-mana ahli politik. Sejarah pilihan raya, ya, ini awak boleh tengok dekat Google pun boleh, ya, dekat buku. Apa yang saya boleh sampaikan adalah negara kita sejak kita merdeka telah pun menghadapi 14 kali pilihan raya umum. Dan daripada 14 kali, 13 kali dimenangi oleh Barisan Nasional atau dulu kita panggil sebagai Pakatan Perikatan. Hari ini Barisan Nasional. 13 kali dan 13 kali ini menang. Manakala dalam pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018, Barisan Nasional kalah untuk pertama kali kepada Pakatan Harapan. Ya, itu sejarah sedikitlah. Pengundi dan kebebasan asasi perlu berusia 21 tahun, sudah diubah ya kepada 18 tahun. Umur 18 tahun sudah layak mengundi. Saya nak pesan kepada semua pelajar-pelajar saya. Ingat, mengundi itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita kepada negara. Awak tak mengundi, awak tak akan ditangkap, awak tidak akan didenda. Tapi ingat, apabila anda mengundi, anda akan membantu bangsa anda.
2018 3.6 juta rakyat Malaysia beragama Islam dan juga berbangsa Melayu tidak keluar mengundi. Jadi apabila kuasa kita telah pun jatuh diserahkan kepada orang yang tidak patut, maka kita tewas. Tak kisahlah awak nak undi mana. Awak nak undi PAS, awak nak undi UMNO, awak nak undi Amanah, tak kisah. Nak undi Bersatu, tak kisah. Tapi pastikanlah yang diundi itu adalah calon agama kita dan juga bangsa kita. Itu yang penting. Ya. Perlu mendaftar dan disahkan oleh SPR, ya. Kemudian syarat-syarat, jika anda tidak sempurna akal, ya, gila, anda tidak boleh menjadi seorang pengundi. Sedang menjalani hukuman penjara juga tidak boleh mengundi. Mana ada banduan keluar daripada penjara pada hari mengundi, kemudian mengundi, selepas mengundi balik semula ke dalam penjara, tak ada dalam sejarah kita. Jadi banduan-banduan ini tidak diberikan hak untuk mengundi dan dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah. Ya. Berhak mengadakan perhimpunan, berpersatuan atau terlibat dalam parti siasat. Jadi anda semua yang sudah layak mengundi ini, jika ada perhimpunan politik, ya, anda boleh menyertai bersama-sama dengan mereka. Itu tidak ada masalah. Anda nak join mana-mana persatuan, ya, kelab UMNO mahasiswa, kemudian awak nak join pembina, anda nak join ISMA, anda nak join apa pun, tak kisah, atau terlibat dalam parti siasat. Saya nak jadi pemuda DAP, sir, boleh tidak? Silakan. Sir, saya nak jadi pemuda MIC, silakan. Sir, saya nak jadi pemuda UMNO, silakan. Nak jadi pemuda PAS, silakan. Nak jadi Muslimah PAS, silakan. Tak ada masalah. Sebab anda sudah layak untuk mengundi. Berkonfrontasi dan subversif untuk menjatuhkan kerajaan adalah dilarang. Ingat, ketika mana Fir'aun menjadi seorang pemimpin yang zalim, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan Nabi Musa alaihi salam turun, ya, lahir ke muka bumi. Nabi Musa alaihi salam diturunkan untuk apa? Untuk melawan kejatuhan daripada melawan kezaliman yang dibawa oleh Fir'aun. Allah nak tunjukkan kekuasaan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun daripada kecil sehinggalah dia besar. Apabila besar, Fir'aun cuba untuk menjatuhkan apabila Nabi Musa sudah dewasa, adakah dia cuba menjatuhkan Fir'aun secara berdemonstrasi, membawa rakyat untuk membunuh Fir'aun? Tidak. Kerana Allah telah memesan kepada Nabi Musa, ya, bermuzakarah, berbincang baik-baik dengan Fir'aun. Jadi dengan Fir'aun pun Nabi Musa bercakap dengan baik. Apatah lagi kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau tak suka pun janganlah nak pergi ke jalanan, buat demonstrasi, bawa spanduk. Kita nak minta kerajaan hari ini ditumbangkan, dijatuhkan. Siapa Muhyiddin, siapa Ismail Sabri, kami tidak mahu. Kami mahu Anwar Ibrahim. Jangan. Kalau nak tukar sangat kerajaan, kita tunggulah pilihan raya. Pilihan raya lah ruang dan peluang kepada kita untuk kita memilih pemimpin-pemimpin baru untuk menerajui negara kita. Terdapat sekatan terhadap sesiapa yang memberi ancaman keselamatan, ya, jika anda didapati melakukan perkara-perkara yang tidak patut. Ya, ISA, dulu ISA, sekarang dah ditukar kepada SOSMA, kemudian ordinan ataupun akta hasutan, dan juga ordinan pencegahan jenayah.
Ini akta ataupun undang-undang yang akan digunakan kepada mereka yang melanggari undang-undang, yang mengancam keselamatan rakyat, pelancong dan juga negara kita. Undi pos. Okey. Apa itu undi pos? Undi pos adalah undi kepada mereka yang tidak dapat pulang ke negara ataupun tempat mengundi masing-masing. Ya. Biasanya undi pos ni diberikan kepada mereka yang berada di luar negara. Rakyat di negara kita yang bekerja di luar negara, yang menyambung pelajaran di luar negara. Jadi mereka inilah yang akan mengundi secara pos. Maksudnya di sini mereka akan berdaftar dengan SPR. SPR akan hantar kertas undi kepada mereka di luar negara. Kemudian mereka akan isi, seterusnya mereka akan post kembali ya undi-undi tersebut kepada pihak SPR. Dia bukan sahaja di luar negara, tapi di dalam negara kita pun boleh. Katakanlah anda satu hari nanti orang Johor tapi bekerja di Perlis. Nak balik mengundi semata-mata kan, awak rasa tak berbaloi. Jauh perjalanan lebih daripada 10 jam. Ya, lepas tu mengundi, lepas tu balik semula ke Perlis. Jadi awak juga boleh mohon dengan SPR untuk buat undi pos. SPR akan postkan kertas undi, anda tandakan, kemudian anda hantar kembali kepada pihak SPR. So itu. Jenis pilihan raya ada dua, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Kita tengok terus nanti ya. Apa perbezaan? Apa perbezaan di antara PRU dan PRK? Tolong dengar betul-betul. Perbezaan yang pertama di antara pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Perkara yang pertama, dengar ya. Sebab diadakan. Sebab diadakan. Untuk pilihan raya umum, sebab diadakan adalah kerana pembubaran Dewan Rakyat oleh Yang di-Pertuan Agong dan di peringkat negeri kita panggil sebagai DUN, Dewan Undangan Negeri, dibubarkan oleh Sultan ataupun Raja ataupun Governor. Manakala untuk pilihan raya kecil, diadakan kerana sebab kematian, perletakan jawatan ya ataupun pelanggaran undang-undang. Maksudnya di sini adalah apabila pilihan raya umum diadakan, ia diadakan kerana Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen. Apabila Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen, maka semua status ahli parlimen akan gugur. Mereka bukan lagi ahli parlimen. Sama juga dengan di peringkat negeri. Apabila Sultan membubarkan Dewan Undangan Negeri, maka wakil-wakil rakyat ini juga, termasuklah menteri besar ataupun ketua menteri, jawatan mereka akan terlucut sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Kita kena buat pilihan raya menggantikan ya pemimpin yang ada tersebut. Kita kena buat pilihan raya untuk kita ganti ataupun kita kekalkan pemimpin tersebut. Ya. Manakala untuk pilihan raya kecil, selepas saja pilihan raya umum katakan ya 2018, tahun 2020 ada seorang ahli parlimen meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, kita kena buat satu pilihan raya yang baru untuk mencari pengganti. Dia tak boleh main ganti macam tu je. Dia kena buat pilihan raya. Maka perlu buat pilihan raya kecil dan rakyat akan mengundi. Hanya di kawasan tersebut sahaja, bukannya satu Malaysia. Okey. Yang kedua, status ahli dewan semasa pilihan raya diadakan. Untuk pilihan raya umum, automatik seluruh ahli dewan terlucut jawatan bila pilihan raya umum diadakan. Ya. Manakala untuk pilihan raya kecil, tidak terjejas. Sidang dewan boleh berjalan seperti biasa. Kita cuma tinggal mencari
ahli yang baru kerana apa? Kerana sebab-sebab tadilah, kematian ke, letak jawatan ke, ataupun lain-lain lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan untuk apa diadakan pilihan raya umum? Pembentukan kerajaan persekutuan dan negeri dengan mandat baru daripada rakyat. Rakyat nak tentukan sama ada nak kekalkan pemimpin ataupun kerajaan sedia ada, ataupun nak bertukar kepada kepimpinan dan pentadbiran yang baru. Itu pilihan raya umum. Untuk pilihan raya kecil, sekadar mengisi kekosongan kerusi atas sebab-sebab seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang keempat, bila diadakan? Pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 4 hingga 5 tahun sekali. Ia boleh dijangkakan, ya, maksimum 5 tahun, minimum tak ada. Mungkin boleh jadi setahun, mungkin boleh jadi 2 tahun. Tapi di dalam negara kita, tradisinya paling cepat 4 tahun, maksimum 5 tahun. Manakala untuk pilihan raya kecil, tiada tempoh tertentu. Kita tak tahu bila orang tu nak letak jawatan. Kita tak tahu bila orang tu nak meninggal. Jadi kita tak tahu. Dan yang kelima, kawasan pilihan raya. Untuk pilihan raya umum meliputi seluruh Malaysia. Satu Malaysia kena buat pilihan raya umum. Manakala pilihan raya kecil untuk satu-satu kawasan yang terlibat sahaja, tak kiralah di peringkat parlimen ataupun di peringkat DUN. Ya. Baik, seterusnya. Pembubaran badan perundangan mesti dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jika Yang di-Pertuan Agong tidak bubarkan parlimen dalam tempoh 5 tahun, ya, selepas 5 tahun pilihan raya Agong tak bubar, maka parlimen akan terbubar secara automatik. Selepas PRU perlu diadakan dalam tempoh 60 hari, dia bukannya hari ke-60, ya. Dia boleh jadi hari ke-30, dia boleh jadi hari ke-40. Bergantung kepada SPR. Ya, sama dengan PRK, namun di Sabah dan Sarawak diberikan tempoh sehingga 90 hari. Kawalan ke atas perjalanan pilihan raya sebelum dan selepas pilihan raya adalah tempoh diisi dengan aktiviti politik ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Kerana sebelum pilihan raya akan diadakan kempen. Biasanya kempen ni 2 minggu. Pada waktu itulah awak akan tengok fitnah berleluasa. Mereka akan kata itu dan ini. Mereka akan mengata lawan-lawan mereka. Mereka akan mengutuk lawan-lawan mereka. Ada penyokong-penyokong yang bertembung, bergaduh. Ya, pergi ceramah ni, orang ni kutuk orang sana. Pergi ceramah sana, orang sana kutuk orang sini. Itulah dia ketika tempoh berkempen. Selepas berkempen, selepas pilihan raya pun ekstrim. Sebab apa? Ada yang tak puas hati, kalah, maka dibuatlah benda-benda yang tak patut. Ya. Kemudian terdapat undang-undang untuk menyekat aktiviti ini seperti apa yang saya sebutkan tadilah, ISA apa semua tu, SOSMA, ya. Petition pilihan raya. Apa itu petition pilihan raya? Petition pilihan raya adalah peluang dan hak yang diberikan oleh perlembagaan ke atas calon yang kalah dan tidak berpuas hati. Calon yang tidak berpuas hati perlukan bukti seperti calon yang menang itu tidak patuh undang-undang, ada sogokan, peras ugut dan lain-lain lagi, rasuah, tidak layak menyertai pilihan raya dan dikemukakan kepada Mahkamah Tinggi. Maksudnya di sini adalah, katakanlah, saya bagi contoh terus, saya bagi contoh. Pada tahun 2018, pilihan raya umum, di satu parlimen, Cameron Highland,
calon yang menang dalam pilihan raya Cameron Highland adalah daripada Barisan Nasional. Namun selepas pilihan raya, calon Pakatan Harapan yang kalah kepada calon Barisan Nasional ini telah pun membuat petisyen pilihan raya dengan mengatakan calon yang menang daripada Barisan Nasional ini ada mengamalkan rasuah ketika berkempen. Maka dia sediakan bukti dan dibawa ke Mahkamah Tinggi, hakim memutuskan terdapat unsur rasuah dan pilihan raya kecil perlu diadakan di Cameron Highland untuk mencari pengganti yang baru. Pada ketika itu, calon Pakatan Harapan yang tidak berpuas hati ini, apakah perkara yang dibuat oleh calon Barisan Nasional sehingga dikatakan rasuah? Semua kena keep in mind bear in mind yang mana ketika tempoh berkempen anda tidak dibenarkan untuk memberikan apa-apa kepada pengundi, tak kiralah wang ringgit ataupun barang-barang. Dalam kes di Cameron Highland, calon Barisan Nasional yang menang itu ditarik balik kemenangan kerana mengamalkan rasuah. Beliau telah menghadiahkan hamper kepada penduduk-penduduk Cameron yang berjumpa dengan dia. Dia pergi ke rumah ni melawat orang, dia bagi hamper. Dia pergi ke tempat tu, dia bagi hamper. Dia pergi ke tempat ni, dia bagi hamper. Jadi ada orang ambil gambar. Gambar inilah dijadikan sebagai bukti. Tak boleh tahu. Wak Ima kalau awak buat ceramah lepas tu nak panggil buat makan-makan ya. Okey, baik, tetamu yang datang dengar ceramah saya boleh menjamu selera pun tak boleh. Sebab itu semua dianggap sebagai rasuah ketika pilihan raya. Tak boleh. Ya. Jadi itu petisyen pilihan raya. Maka tamatlah sudah ya. Kelas kita pada hari ini, tamatlah sudah bab yang kelima, ringkas. Bab 6 lagi ringkas nanti. Jadi saya rasa itu sahaja. Untuk tugasan, saya harap semua dah hantar ya. Ada yang saya dah semak, ternyata amat-amat menduka citakan sikit lah ya. Tak apa. Kemudian insya-Allah minggu depan saya akan maklumkanlah. Kalau kata banyak yang menduka citakan, saya akan buat tugasan yang ketiga, insya-Allah. Jadi itu saja. Ada persoalan sila ajukan kepada saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.